Isu perjawatan di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah akan dibawa dalam mesyuarat Exco Pendidikan, khususnya jawatan Jusasi dan grade kritikal lain bagi memastikan kelancaran dasar dan pentadbiran. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting untuk memastikan struktur organisasi jabatan kekal relevan dan berfungsi dengan baik. Di Jabatan Pendidikan ini, timbalan-timbalan pengarah ini hanya memegang grade 54. Sedangkan pengarahnya memegang grade Jusabi. Jadi dia putus di situ, tidak ada Jusasi. Jadi timbalan-timbalan pengarah ini mungkin juga mereka ini tidak mempunyai semangat. Jadi bagi saya ini tidak adil. Saya selaku menteri akan suarakan perkara ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya sekurang-kurangnya dapatlah 2 Jusasi untuk Jabatan Pendidikan di Sabah ini. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Amanat Kementeriannya di Kota Kinabalu. Datuk James menegaskan usaha tersebut juga menyokong agenda pembangunan pendidikan sains, teknologi dan inovasi di negeri ini secara menyeluruh. Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak berjaya menyelesaikan lebih 5,000 kes sivil sepanjang tahun lalu. Ia mencerminkan komitmen berterusan Badan Kehakiman di kedua-dua negeri dalam meningkatkan kecekapan penyampaian keadilan. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Datuk Azizah Nawawi berkata, Mahkamah Tinggi Sabah telah melupuskan lebih 2,000 daripada 3,039 kes sivil didaftarkan. Manakala Mahkamah Tinggi Sarawak pula menyelesaikan 3,236 daripada 4,263 kes sivil. Bagi kes jenayah pula, Mahkamah Tinggi Sabah melupuskan 534 daripada 925 kes berdaftar, sementara Mahkamah Tinggi Sarawak menyelesaikan 333 daripada 776 kes dalam tempoh sama. Datuk Azizah menyatakan demikian ketika menyampaikan ucapan perasmian sempena pembukaan Tahun Perundangan Sabah dan Sarawak 2026 di Kota Kinabalu. Walaupun statistik menunjukkan kemajuan memberangsangkan dan peningkatan kecekapan, beberapa kelewatan masih tidak dapat dielakkan seperti ketersediaan saksi, laporan pakar, kerumitan bukti serta jadual pihak-pihak terlibat. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Persatuan Undang-Undang Sabah SLS, Datuk Muhammad Nazim Madwarin berkata, profesion undang-undang perlu menilai secara jujur keberkesanan sistem sedia ada serta berani melaksanakan perubahan yang diperlukan. Hampir 85% kawasan Dun Lamak berjaya dijelajahi calon Barisan Nasional BN dan jentera parti itu dalam tempoh seminggu kempen dijalankan. Ia meliputi kawasan kampung, pasar raya, pusat komersial, pasar, restoran dan gerai penjajah. Calon BN Muhammad Ismail Ayub berkata, sasaran untuk mencapai 100% jelajah kempen dapat dicapai minggu ini dengan menyantuni semua lapisan masyarakat dengan memberi pemahaman kepada hala tuju dan manifesto BN. Setiap program kita itu tidak tertumpu kepada hanya satu golongan saja. Masyarakat kita di sini ni dia lebih akrab dan dengan kemasyarakatan tidak mengira golongan dan mengira faktor umur, tapi semua bersama-sama, sama ada dalam satu program ataupun kempen ataupun program-program kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Beliau ditemui media dalam program kempen di Bukit Garam Point di Kinabatangan. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Ismail memaklumkan manifesto Dun Lamak dan Parlimen Kinabatangan dijangka dilancar hari ini, antaranya menekankan aspek keperluan asas rakyat, pendidikan dan pelancongan. Tahap keselamatan negara dalam keadaan baik. Ia hasil usaha berterusan pasukan keselamatan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Timbalan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri Datuk Baharudin Ahmad berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN berperanan menyelaras semua isu keselamatan melibatkan sempadan darat, maritim dan udara di seluruh negara. Sabah ini mempunyai rezeki yang terlalu luas daripada sudut maritimnya, sudut tourismnya, sudut sosialnya, sudut minyaknya. Tetapi ini semua dipikirkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor pelancongan, maritim dan ekonomi yang mampu menjana pulangan berbilion ringgit sekiranya dibangunkan secara bersungguh-sungguh.
Kerjasama pelancongan dan industri antara Korea Selatan dan Malaysia, khususnya Sabah, terus diperkukuh. Konsul Republik Korea Choi Bong-kyu berkata hubungan baik kedua-dua negara perlu diteruskan bagi menjamin kelestarian industri pelancongan Sabah pada masa hadapan. Sabah kekal sebagai destinasi pilihan pelancong Korea kerana keindahan alam semula jadi serta pemandangan matahari terbenam yang terkenal di peringkat antarabangsa. Usually 200,000 people visited here, but next year I think the 125,000 or something like that. But I hope the Korean people like Kota Kinabalu. Kota Kinabalu is a sunset and a very beautiful scenery. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Mengenai kempen Tahun Melawat Malaysia 2026, Choi berkata banyak syarikat dan agensi pelancongan Korea kini giat membuat persiapan untuk membawa lebih ramai pelancong ke Sabah. Penambahbaikan dasar cukai jualan dan perkhidmatan SST diumumkan kerajaan berkuat kuasa 1 Januari lalu dijangka memberi manfaat langsung kepada rakyat dan sektor perniagaan. Langkah itu dilihat membantu mengekang peningkatan kos sara hidup selain menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan di pasaran. Usahawan dalam sektor pembinaan, Datuk Susan Wong, menyifatkan pengurangan kadar SST sebagai satu kelegaan kepada pengusaha industri berkenaan. Sebarang pengurangan kadar cukai memberi kesan positif kepada kos operasi serta kelangsungan perniagaan. We always feel that that is already additional burden to us. SST 8%, if reduced to 6%, of course it's a good news to us. If reduced to 3%, even better. Penggiat industri hiburan turut menyambut baik penambahbaikan dasar SST. Dengan pengurangan cukai servis ini, sudah tentu ia memberikan impak dari segi harga dan juga sokongan untuk menggalakkan jualan dan juga aktiviti perniagaan. Dalam konteks kami adalah konteks program. Peristiwa Isra' Mi'raj bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa agung dalam sejarah Islam tetapi juga menjadi momentum untuk mengambil hikmah dan iktibar dalam kehidupan. Isra' Mi'raj menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, mempererat hubungan kasih sayang serta membangun kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, melalui peristiwa Isra' Mi'raj ini, umat Islam diharap dapat menghayati maknanya, memperkuat keimanan serta mengamalkan nilai luhur dalam kehidupan seharian. Banyak pedoman yang boleh dipelajari daripada Isra' Mi'raj, khususnya berhubung dengan nilai menjaga nilai kemanusiaan dan hubungan kasih sayang sesama kita. Dan yang sangat penting daripada Isra' Mi'raj ini adalah dekat dengan Allah melalui solat yang sangat penting untuk kita laksanakan. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pada ceramah perdana sempena sambutan Isra' Mi'raj di Kota Kinabalu dengan tema Kesatuan dalam Kepelbagaian. Beliau turut memaklumkan pelbagai program kerohanian dan kemasyarakatan akan diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan yang akan menjelang tiba. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan komited membantu pekebun dan penduduk kampung mengusahakan tanaman durian secara lebih berkesan. Pembantu Menterinya, Datuk Ruslan Muharram berkata, kepakaran kementerian akan dimanfaat bagi memulihkan dusun durian yang terbiar termasuk tanaman berskala kecil di kampung. Usaha itu melibatkan aspek pemeliharaan, pembajaan serta penggunaan racun yang sesuai bagi meningkatkan hasil dan kualiti buah. Datuk Ruslan ditemui pemberita pada program Durian Santai Media di perkarangan kantin RTM Sabah. Selain menyumbang kepada pengeluaran hasil pertanian, inisiatif ini juga mampu menjadi sumber pendapatan tambahan kepada pekebun dan penduduk kampung. Lebih 1 tan durian dinikmati bersama pengamal media serta warga Kementerian Komunikasi. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Dayang Fariza Abang Fauzi. Salam Malaysia Madani.